Assalamualaikum Tuan Haji. Kita mula lagi 2 minit boleh sebab ada pelajar yang mereka tengah buat eksperimen sebab kebanyakan pelajar FYP kan. So mereka akan join tapi dalam 2 minit. Minta maaf. Boleh insyaAllah. Assalamualaikum Haji Mazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zainuddin. Oh, kita pernah jumpa Dok kan dekat ni dengan Dr. Husna, dengan Prof Husna. Ya. Ya. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat. Assalamualaikum Haji Zamri sini. Waalaikumsalam, apa khabar? Oh, baik, alhamdulillah. Tak nampak gelap, tak nampak. Oh ya. Lampu dekat depan dah rosak. Lampu belakang je tu. Jadi lah reflection dia macam tu lah dalam office. Okey. Dah setahun tak masuk office baru buat report. Itulah. Apa ni? Ada orang makjuk nasib baik ingat lagi office kat mana. Yes. Ramai ni dah 54 orang ni. Maksudnya ada lagi Sebab tahun akhir ada dalam 120 orang. So saya memang suruh mereka masuk lah sebab benda ni agak penting untuk diorang. Prof Husna dapat emeritus baru ni ya. Dr. Zainuddin. Ya, betul. Dia dapat emeritus. Ada bersama dengan seorang lagi Profesor FKB jugalah. Jadi FKB ada 2 orang yang dapat emeritus. Ni Prof Wan Mokhtar dia tak dapat. Prof Wan Mokhtar tak dapat. Dia adalah syarat-syaratnya sebenarnya untuk Prof Emeritus tu. Okey. Ya. Dia biasa memang orang pencen je kalau emeritus ni. Ke macam mana? Betul. Dia yang dah pencen dan sudah kira tamat perkhidmatan dengan universiti lah. Kalau sebelum ni mana-mana profesor yang katakan dia tak pencen lagi, dia keluar dari UKM, berkhidmat pula di universiti lain, ataupun dah pencen pun ada yang susah nak dapat. Dia kena macam dah kira dah tak ada dengan dengan UKM tu pertamalah, dan ada syarat-syarat sekurang-kurangnya 10 tahun profesor di UKM dan sebagainya lah. Ada khidmat berapa lama pun macam tu. Dan mesti pencennya tu di UKM. Bukan dia macam berpindah dan pergi ke universiti lain. Biasanya macam tu. Assalamualaikum, saya rasa kita patut mulalah. Dah 12.6 minit dah ni. Okey. Assalamualaikum Haji Mazli. Salam. Pak Syahri, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Khabar? Baik, alhamdulillah. Lama tak jumpa. Baru ni terjumpa sekejap kan? Itulah. Dengan MTC punya conference. MTC you tak dapat hadir kan, emergency. Ya. Okey. Tapi saya dekat yang situ lah. NTC punya launching baru ni. Yes. Yang menteri launch tu. Rasanya apa itu? My father pass away 20 bulan 2 baru ni, 24 bulan 2 rasanya. Tapi sebelum tu kita ada jumpa, tapi saya ingat kat mana. Ya. Kita mula ya? Okey, boleh insya-Allah. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Syahri Abdullah, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM. Yang berbahagia Dr. Lai Wei Siang, Timbalan Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM. Yang dihormati Tuan Haji Mazli Zakuan Muhammad Noor, alumni Tersohor Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, merupakan graduan Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan tahun 1993 dan juga beliau merupakan Penasihat Korporat Menteri Besar Terengganu. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zainuddin Sajuri, Pengerusi Jabatan Kejuruteraan Mekanika dan Pembuatan. Yang berbahagia Dr. Zamri Harun, Ketua Program Jabatan Kejuruteraan Mekanika dan Pembuatan, Profesor Madya, Dr. rakan-rakan akademik, tuan-tuan dan puan-puan serta semua pelajar, terutamanya pelajar tahun akhir Jabatan Kejuruteraan Mekanika dan Pembuatan. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama menyertai majlis siri syarahan alumni UKM secara dalam talian pada hari kedua kita berpuasa di bulan Ramadan yang mulia Al-Mubarak. Sebelum kita memulakan syarahan kita, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Dijemput Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Profesor Insinyur Dr. Syahri Abdullah bagi menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan Prof. Yang dihormati Tuan Haji Mazli Zakuan Muhammad Noor, alumni Tersohor Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang juga merupakan graduan Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Bahan pada tahun 1993, yang berusaha Timbalan Pengarah Pusat Perhubungan Alumni Dr. Lai Wei Siang, yang berusaha Pengerusi Jabatan Kejuruteraan Mekanika dan Pembuatan Profesor Madya Dr. Zainuddin Sajuri, Ketua Program Insinyur Dr. Zamri Harun, Dr. Farhana sebagai pengerusi majlis, rakan-rakan ahli akademik FKB dan UKM sekalian, tuan-puan serta semua pelajar yang turut serta dalam program ini pada tengah hari ini. Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul secara maya di atas talian, dalam talian untuk mendengar syarahan dan perkongsian yang akan kita sama-sama ikuti daripada alumni tersohor kita, Tuan Haji Mazli. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Mazli. Dalam kesibukan tugas beliau masih sudi untuk meluangkan masa bersama kita dan secara umumnya kembali ke fakulti secara maya untuk beliau berkongsi pandangan dan pengalaman beliau dalam program syarahan ini. Untuk makluman semua, Tuan Haji Mazli merupakan alumni Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, tetapi pada masa itu dikenali sebagai Fakulti Kejuruteraan dan telah bergraduasi atau tamat pengajian pada 1993. Beliau sebenarnya adalah junior saya setahun kerana saya pun tamat pengajian di fakulti yang sama dan jabatan yang sama pada 92. Dan pada masa itu bangunan yang kita duduki, bangunan akademik Rahmatan Bina masih belum siap dan kita menumpang di bangunan sains fizik dan gunaan yang sekarang ini dikenali sebagai bangunan kimia dan fizik bangunan kimia. Okey. Beliau juga pernah dilantik sebagai ahli panel penasihat industri, program dan jabatan, dan beliau juga sangat terkenal di dunia korporat, di mana beliau kini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Menteri Besar Terengganu Incorporated dan juga pengerusi Majlis Kayu Kaya Malaysia. Program syarahan alumni adalah inisiatif yang digerakkan oleh Pusat Perhubungan Alumni dengan kerjasama fakulti dan jabatan untuk menjemput kembali para alumni Universiti yang cemerlang untuk kembali ke universiti dan berkongsi pandangan dan buah fikiran mereka kepada warga UKM khususnya pelajar, pengalaman
daripada para alumni ini akan diharapkan dapat membantu pelajar dalam mereka mengenal pasti cabaran-cabaran yang mendatang semasa dalam pekerjaan nanti. Di samping mendapatkan pengetahuan yang mampu memberi inspirasi dan panduan yang bermakna kepada pelajar dan seluruh warga yang mendengar. Akhir kata, semoga syarahan ini yang berlangsung dalam bulan yang berkat, bulan Ramadan, akan mendapat keberkatan dan memberi input terbaik kepada kita semua. Semoga hubungan baik di antara para alumni dan UKM akan terus terbina dan saling melengkapi antara satu sama lain dari masa ke semasa. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Mazli kerana kesudian hadir dalam pembicaraan ini, dan juga terima kasih kepada Pusat Hubungan Alumni, Fakulti dan Jabatan atas penganjuran program seperti ini. Sekian, saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof di atas kata-kata aluan yang diberikan. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum syarahan kita dimulakan, izinkan saya untuk berkongsi sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Tuan Haji Mazli Zakwan Muhammad Noor berasal dari Pantai Timur Kelantan, merupakan graduan UKM di mana beliau dianugerahkan ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal pada tahun 1993. Sejurus tamat pengajian ijazah sarjana muda, beliau memulakan karier sebagai jurutera di Antah Oil Tools dan Services. Dengan kepakaran yang sedia ada, beliau kemudian bekerja di Nalco Exxon Chemicals pada tahun 1997. Pada tahun 2002, beliau dianugerahkan ijazah sarjana pentadbiran perniagaan dari UiTM. Pada tahun 2003, beliau menubuhkan syarikat oil field pertama di Malaysia iaitu Mesa Sendirian Berhad. Syarikat ini fokus ke atas rawatan air, water treatment. Dengan lantikan sebagai CEO selama hampir 10 tahun, beliau berjaya menubuhkan syarikat oil field yang lain iaitu PAB Oilfield Services. Kejayaan beliau kemudian berkembang dengan lantikan sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan dari tahun 2016 hingga 2018, dan pada masa sekarang beliau memegang jawatan sebagai Penasihat Korporat Menteri Besar Terengganu dan juga Pengerusi Majlis Kayu Kayan Malaysia. Pada hari ini beliau akan menyampaikan syarahan bertajuk Charting Career in New Normal. Tajuk ini adalah sangat sesuai bagi semua pelajar tahun akhir khususnya yang akan menempuh alam pekerjaan sejurus tamatnya pengajian tidak lama lagi. Pencarian kerjaya juga dilihat semakin mencabar disebabkan pandemik COVID-19 yang masih melanda Malaysia dengan angka harian yang agak membimbangkan. Jadi tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Haji Mazli bagi menyampaikan syarahan beliau. Dipersilakan. Terima kasih Doktor. Saya share slide dulu ya. Nampak kan? Nampak. Nampak ya? Nampak Okay. Tuan Haji. Okey, terima kasih sekali lagi moderator, Puan Moderator, Dr. Moderator, yang saya hormati rakan lama saya Prof Syahri. Maaf saya tak ada senarai kat sini, jadi tak tahu nak kena bagi salutasi kepada siapa lagi. Tapi ada Dr. Zamri saya kenal, kita bersama dalam IAP yang lalu. Dr. Zainuddin pun saya pernah berjumpa, dan juga rakan-rakan pensyarah yang lain, dan saya kira yang kita raikan para pelajar kita lah, anak-anak pelajar kita. Saya ucapkan terima kasih lah kepada alumni dan juga FKAB di atas jemputan pada hari ini untuk saya berkongsi sedikit pengalaman dan pengetahuan berada di dalam industri. Dan cumanya melihat pada background yang diberikan oleh moderator tadi dan juga Prof Syahri punya introduction tadi, tak tahu saya nak pakai cap apa hari ni, cap jurutera ke, cap entrepreneur ke, atau cap business operator. Sebab bila dah
having to go through what I've done in life ni, rasanya saya mungkin nak kategorikan diri saya lebih kepada business operator more than just an engineer. Jadi oleh kerana itu mungkin apa yang saya akan sampaikan pada hari ini kadang-kadang bunyi macam being an economist. Kadang-kadang lebih bunyi macam being an employer atau pemajikan dan juga jadi entrepreneur. Tapi insyaAllah kita akan boleh gunakan semua ni untuk faedah anak-anak kita pelajar ni, supaya dengan itu mereka boleh menjadi panduan kepada mereka. Dan terima kasihlah Prof Syahrir sekali lagi kerana mengembalikan nostalgia tadi masa kita bersama di Jabatan Mekanikal. Dia senior saya setahun, saya senior Prof Syahrum setahun. So saya duduk kat tengah-tengah tu. Jadi seperti mana yang saya sebut kepada moderator tadi, bahawa seeloknya kalau boleh kita buat secara interaktif syarahan ini supaya soalan-soalan boleh ditanya secara impromptu lah. Tak perlu tunggu sampai ke akhirnya supaya dia lebih fresh dan mungkin pelajar boleh merujuk terus kepada mana-mana poin yang mereka nak soalkan semasa presentation ni. Dan dan kalau boleh kita lebih khususkan kepada Q&A dekat akhir itulah. Kerana rasanya pelajar ni itu yang lebih mereka nak tahu. Kalau saya boleh anticipate perasaan mereka lah, mungkin itu yang mereka lebih nak tahu daripada soal jawab. Oleh kerana itu saya akan cuba habiskan slide 21 slide ni secepat mungkin. Slide ini merujuk kepada beberapa sumber yang utama, terutamanya ialah kepada being a business operator like me, dan juga heavily involved dalam investment, high level investment, terutama bagi pihak kerajaan negeri. Dia banyak merujuk kepada beberapa organisasi tertentu yang tersohor dalam industrinya, terutamanya para konsultan lah. So untuk saya ni bina management heavily involved dalam management dan juga menguruskan perniagaan, banyak merujuk kepada konsultan seperti McKinsey. Jadi beberapa bahan yang saya akan present ini merujuk kepada laporan-laporan yang saya pernah baca merujuk kepada McKinsey. Beberapa data yang ada dan datang daripada International Monetary Fund, IMF, dan juga akhir sekali sudah pasti juga merujuk kepada Bank Negara kerana autoriti yang mengawasi pertumbuhan ekonomi negara. Jadi of course, even though I was been trained as an engineer, but being a business operator dan juga entrepreneur, kebolehan tu rasanya dah banyak berubah. I need to be a manager, heavily involved in management. I need to be an economist sebab kita kena faham what is going on in the economic environment, hence that what will be the effects on our business. Dan juga dalam masa yang sama kena jadi analis, kerana untuk nak buat analisa kepada data-data ekonomi supaya kita boleh tahu apa keputusan yang seterusnya yang perlu dibuat. Oleh kerana itu, kalau saya boleh bagi nasihat awal kepada anak-anak kita ni ialah kalau ada peluang dan ada ruang, MBA is a good tool for you to attain, kerana dia really helps you to do a strategic decision making, kerana dia akan ajar kita tool-tool yang penting untuk kita buat keputusan, terutamanya dalam kita menguruskan organisasi. Organisasi ini bukan bisnes saja ya, banyak fakulti, bisnes, syarikat-syarikat, NGO, whenever the area or arena that you are involved in, those are organization
that relevant to you. Yang mana tool-tool yang kita belajar dalam MBA ni relevant. Dan of course kalau boleh pergi jauh lagi pun lagi baik. Saya amat-amat galakkan, saya sendiri pun tak habis lagi. Still going through my DBA dekat GSB UKM. So tak habis lagi. So itulah, kalau ada ruang dan peluang yang selagi mana yang ada, kita kena ambil semua peluang tu untuk faedah semua. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya ialah Charting Careers in a New Normal. Okay, this is the content. Saya nak kena kecilkan dulu gambar-gambar ni supaya saya boleh tengok presentation saya. Okay. This is the content that I would be covering. Kalau boleh saya diizinkan untuk campur, boleh Dr. Fana ya, campur English dengan Malay ya. Boleh Tuan Haji. Okay, alright, terima kasih. Okay, the content that I would be covering in my lecture, which is objective, what would be the objective that we would like to attain over this period. Kemudian kita akan tengok what are the impact of COVID-19 on the economy as a whole, hence how that affect the overall working environment of the people. Kemudian kita akan tengok kesan selepas berlakunya COVID, terutamanya dalam landscape pekerjaan kita secara keseluruhan, dan juga moving forward apa yang mungkin beberapa perkara yang perlu kita tengok dalam memastikan we be surviving dalam dalam period after COVID, post COVID. And last but not least, we'll be going through some question and answer, of course. Okay. This is the objective that I think I would be covering in my talks, which perhaps would be relevant to the audience as well. Kita akan cuba nak recognize the impact of COVID-19 pandemic on the overall working environment and working arena, how that has destructively affect our overall economy and also GDP of countries over the world. Dan juga and at the tail end of it, how those has been instrumental in shaping the environment of working for all the people. And secondly, how this impact of COVID-19 change the current working environment and shape the future. What have changed? What should we do in order to prepare moving forward? And also, as far as career is concerned, my last objective is for us to see how should we be charting our career moving forward in undergoing the period after COVID-19. Okay, I would like to start with this chart here, produced by McKinsey in 1920. Not sure how is your view at your end, but the chart is a bit busy because it's like of describing a little bit of everything of what is going on with the global economy over the period of the initial of the pandemic and also to the current period. Cumanya what this chart is trying to tell us is setiap negeri dia akan buat lockdown in order to control COVID-19, and the degree of the lockdown tu bergantung. Ada yang no lockdown at all, ada yang buat in a partial manner according to their specific requirement, and ada country yang mana a complete lockdown. Dan bagi setiap satu tu, McKinsey try to measure and also analyze the impact of the type of lockdown that they are doing onto their GDP, their productivity, their consumption, their poverty level, their unemployment, and also fiscal deficit. Semua perkara ini, elemen-elemen ini dikaji bergantung kepada sejauh mana lockdown itu dibuat oleh setiap negara tersebut. So, but overall, what is happening is actually has created a new uncertainty to the world, not only to businesses but also to the whole aspect of human life, our living, our life.
each of one of us. So have an impact to the certain extent that we are in specifically. Apa tu, dia banyak sekali terlibat dalam thesis saya untuk saya punya DBA ni pun sebab I'm looking into uncertainty in business environment. Jadi memang kena betul lah COVID ni berlaku sekarang kerana the uncertainty yang saya cover dalam saya punya thesis ni memang satu pun tak menyentuh COVID. Jadi inilah uncertainty yang baru yang wujud dalam dunia kita yang perlu kita consider and incorporate that in our equation in charting our way moving forward. So of course the whole thing too is with regard to social distancing. Bila kita buat lockdown, of course there will be an impact on the social distancing. That's what affect the economy. Sebab ekonomi kena ada interaksi between manusia, between organizations. So when you impose a lockdown, so those kind of interaction is not in place anymore. Hence, it affect the economic activity and also affect other element of the economy as well, GDP, unemployment, this kind of thing. So itu yang kita cuba nak beritahu dekat sini. So as regard to that, semua organisasi dan juga businesses in the world has put together a reaction in order to adapt or manage what is going on as far as the COVID is concerned. So banyak benda yang mereka buat in order to manage this kind of situation. And antaranya ialah mereka cuba untuk especially for company dan juga organisation with yang related to international trading and also international businesses. Sourcing of raw material is not easy anymore because of the restriction of movement. Hence, some company source their material to a source which is closer to their market. So ada kesan dia, this could probably resolve the sourcing issue of the company, tapi dia ada kesan kepada globalization. Sebab sebelum ini kita faham globalization ialah sepatutnya a situation where there is no border for trades between countries. Tapi bila benda ni berlaku, maka the idea of globalization akan terencat. Kerana syarikat akan lebih memfokus dan juga menumpukan untuk mendapatkan sourcing material mereka daripada sumber yang paling dekat. Kalau boleh source daripada dalam negeri boleh, tapi tak semua keadaan kita boleh buat begitu. Jadi ini yang berlaku. Dan dari satu segi daripada laporan-laporan, suara-suara yang sebelum ini anti globalization, mereka makin kuatlah sekarang ni. Okay, this is a table for them to really push on their idea that we should go against globalization in order to protect the interests of their respective countries. Okay, satu. Yang keduanya, organisation juga should have the ability to absorb the shock dan juga come up better with the competition. The ability to absorb shock with caused by the COVID ni banyak, dan yang paling penting pada pandangan saya being a business operator ialah our ability to conserve cash, one to nine. Dia dalam business ni profit and loss penting, tapi yang lebih penting ialah cash flow management. Sebab cash flow management ialah duit yang keluar masuk hari-hari ni. Nak bayar gaji, nak bayar EPF, nak bayar supplier, nak makan, nak minum. Same goes to kita sebagai individu lah. Walaupun simpanan penting dan kita hanya boleh simpan bila kita ada access cash which equal to profit. Tapi yang lebih penting ialah bukan simpanan. Kalau boleh simpan bagus. Tapi kalau yang lebih penting ialah duit hari-hari yang kita nak pakai ni. So as a company itu benda yang sama juga. The more you have the ability to conserve your cash, the more you would be able to absorb the shock caused by the COVID. Dan ini adalah juga yang menjadi
the cutting edge between one organisation to another in their competition. Rasanya kita semua banyak baca report pun dalam akhbar dan juga dalam business review apa yang berlaku kepada syarikat-syarikat Malaysia sekarang ni over the COVID. Walaupun ada yang teruk, tapi ada orang yang untung banyak musim COVID ni, seperti mana pengeluar medical equipment. Mereka dapat windfall lah because of the COVID. Tapi syarikat-syarikat seperti airline memang orang kata hampir nak gulung tikar lah the impact of the COVID. So this kind of thing. Dan business juga kena terfikir macam mana mereka perlu reconfigure their relationship with their customer. Macam mana nak deliver barang mereka daripada factory mereka kepada customer mereka. Yang mana dalam keadaan sekarang ni human contact is very minimized. Even though tak semua macam tu, tapi in the situation why the human contact is very minimal right now, so businesses has to figure out what would be the best channel for them to deliver their goods from their floor to the customer. Jadi sebab itulah kita nampak semua all the unprecedented things that which happening right now. Kita semua tahulah nak makanan order dengan Grab, nak itu beli online, so ini semua adalah impact daripada apa yang berlaku sekarang ini. And of course from the government side there has been a lot of stimulus package dan juga intervention in order to support the economy as what is happening. Of course, bila government put in their stimulus package, they have to use taxpayer money. Duit kita sebagai pembayar cukai, student tak bayar cukai lagi lah. Tapi kita yang lain-lain ni kena bayar cukai. So those money collected through tax collection now has to be channeled to support the economy through stimulus package. Yang kita tahu itulah ada beberapa package kan. So in other way, company dan businesses sekarang have to survive using the taxpayer money. Oleh kerana itu kerajaan sepatutnya dan telah pun terpaksa intervene ataupun sedikit campur tangan dengan apa yang dibuat oleh peniaga-peniaga. Kenapa? Sebab untuk mereka survive, bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini adalah taxpayer money. Oleh kerana itu, kita perlu tahu apa yang mereka buat dan mereka patut beritahu apa yang mereka buat supaya there is governance, nak pastikan bahawa duit itu digunakan kepada benda yang sepatutnya. Okay. And also there is intense pressure to the market dan juga terutamanya kepada business dengan apa yang berlaku ni, adakah mereka patut kekal dengan apa yang mereka buat sekarang ataupun mereka patut bertukar. Saya boleh ambil contoh satulah, AirAsia yang selama ni sebagai airline yang berjaya, sekarang ni pun nak jadi delivery company lah. Dia dah buka satu digital entity to go into digital delivery company dan juga dengan keupayaan dia di dalam digitalization dan juga big data yang dia ada, mereka juga nak jadi fintech company. So ini contoh-contoh yang mana facing all this problem, organisation sepatutnya decide whether mereka nak kekal dalam keadaan sekarang ataupun mereka nak berubah jadi benda lain lah untuk stay survive kan. Okay, dan pandemik ni juga telah menyebabkan bahawa the way we conduct our working life has changed. Sempat sembang dengan Dr. Zamri tadi, lama tak masuk office, bila masuk office lampu tak nyala lah apa kan. So I was telling him a joke that there is a joke that okay, kita pun dah tak ingat office tu kat mana, so lama tak masuk office kan. So this kind of thing. All these changes was caused nothing, no other reason except from the pandemic that is emerging into our life right now. Okay, ini data daripada IMF. The impact of COVID onto the world's economy.
And seperti mana yang disebut dalam table ini, the IMF measure the GDP of each of the country in 2020. Mereka kategorikan advanced economy dan juga emerging market. So kalau kita tengok cuma China yang successfully maintain a positive growth of their GDP. Apart from that, all are producing a negative GDP. So China marginally able to produce a GDP. Kenapa perlu kita tengok GDP? Because GDP, seperti mana kita semua tahu, is a tool to measure economic activity. Kenapa kita perlu measure economic activity? Because those are the tool for us to know how those going to impact our day-to-day life, our employment, investment, trading, innovations, this kind of thing. Semua ni kita boleh measure dengan satu number yang dinamakan jalan GDP. Not sure how familiar the audience right now, tapi kalau kita tengok formula GDP tu, the way GDP tu, the equation of GDP tu dia ada beberapa elemen kat situ. The spending of the government, the spending of consumers, import, export, currency exchange. So semua elemen ni dia ada dalam equation GDP. Oleh kerana itu kalau kita measure GDP, dia almost measure all the element related to economy. So that's the reason why we need to measure GDP. Of course, kebahagiaan, rakyat happy ke rakyat tak happy tu GDP tak boleh nak measure lah. Itu mungkin ada indeks lain yang kita kena guna to really quantify whether the welfare of people in a country are related to the growth of GDP or not. Itu kita kena pakai indeks lain lah. Cumanya as far as GDP, this is what it is. And that goes, the same impact goes to Malaysia as well. Ini data daripada Bank Negara tahun 2021 bila dia sum up the number for 2020. This is how our GDP look like, a negative contraction of 5.6% of negative growth for our GDP. And seperti mana kita boleh tengok pada chart tu, we has been sustaining a positive growth for the last 4 years from 2016 to 2019. But the impact from pandemic has neutralized all the achievement that we have gone through for the past few years that has produced a negative growth for our GDP. Dan semua ni berkait kerana the contraction that is happening in the global arena as well. Kerana kita ni negara yang berdagang, we are a trade nation, so bila orang lain teruk, kita pun teruk juga. Ya. Kalau kita boleh belajar certain element dalam ekonomi, one of the thing about trades are currency exchange. Kalau kita beli barang daripada negara luar, kalau kita beli dengan currency negara itu akan naik, currency kita akan turun. Kalau kita jual barang kita kepada orang lain, jual dengan mata wang kita akan naik, mata wang dia akan turun. So this kind of interaction and dynamic that cause effect to a trading nation like Malaysia, and this is what exactly happening right now. Oleh kerana kita a trading nation, what is happening globally akan bagi impact kepada kita juga. So yang keduanya, oleh kerana domestic containment, because of the NCO ataupun PKP yang dilaksanakan di Malaysia, that has given an impact to our economy. Sudah tentulah ya, sebab orang tak boleh bergerak, tak boleh nak pergi kedai, tak boleh nak pergi minum teh tarik dekat restoran, ya, student-student dah tak boleh nak pergi mengetih semua. Jadi kita mungkin nampak kecil, 2-3 orang mungkin tak boleh pergi minum teh tarik, tapi kesan kepada the whole ecosystem ekonomi itu besar. Ya, jadi oleh kerana itu efek dia ialah seperti mana yang kita lihat pada hari ini. And of course, in order to cushion the impact from this pandemic, government has rolled over
a few stimulus package in order to support the economy. Sebenarnya yang kita tahu itulah ya. Okay. This is what Malaysia have done in order to help our economy. Okay. From monetary policy point of view, daripada polisi keuangan, saya cuba nak guna bahasa yang paling layman ni, tak terlalu technical juga, sebab kalau go to technical to ekonomi mungkin saya tak pasti kefahaman audience hari ni macam mana, tapi saya cuba nak gunakan yang paling layman lah. Okay, from money side, biasanya dia uruskan, bukan biasanya, dia diuruskan oleh bank negara. So bank negara yang menentukan polisi-polisi keuangan yang memberi kesan kepada keseluruhan ekonomi. So kalau kita perasan over the few period, the last 1.5 years, bank negara has been sorry. Saya rasa tak ada apa tu Tuan Mazli, cuma mereka tertekan kot. Minta maaf. Sorry. Okay, bank negara has been constantly reducing the overnight policy rate. Overnight policy rate ni ialah kadar yang digunakan untuk transaksi antara bank. Dia juga menjadi asas kepada kadar faedah kepada pasaran lah. Jadi bila bank negara telah menurunkan kadar faedah, kos untuk kita pergi ambil loan, untuk beli bond dan juga sebagainya, dia akan jadi lebih murah. Oleh kerana itu, rakyat akan lebih ramai, market akan lebih ramai masuk ke dalam pasaran untuk ambil loan dan sebagainya. Ini untuk nak support ekonomi lah. Dan bukan itu saja, bank negara juga telah melonggarkan keperluan SRR, Statutory Reserve Requirement. Setiap bank bagi setiap RM1 yang kita simpan di bank, 30 sen mesti dia bagi kepada bank negara sebagai reserve requirement mereka. Dan bank negara telah melonggarkan keperluan ini supaya bank akan ada lebih banyak cash. Bila bank ada lebih banyak cash, maka lebih mudah mereka bagi loan kepada industri supaya ekonomi boleh dibantu. So from monetary point of view, this is what has been done for the economy. Daripada fiscal side pula, yang control fiscal ialah government. Daripada fiscal side, government juga bantu ekonomi dengan dia bagi bantuan-bantuan. Seperti mana yang kita tahu itulah, penjana, prihatin 1-2, penjana 1-2, dan yang terakhir pemekasa kan. Jadi semua benda ni ialah untuk kita continuously support the economy supaya ekonomi boleh terus berkembang ataupun ada aktiviti. Dan kalau kita perasan, seperti mana yang kita semua tahu juga, ekonomi ni dia ada dua belah. Dia ada supply, dia ada demand. Dan dua belah ni in an equation dia tak boleh satu lebih daripada yang lain. Dia kena seimbang. Sebab kalau satu lebih daripada lain dia akan ada efek. Kalau demand lebih, harga akan naik. Kalau supply lebih, harga akan turun. Jadi in fact ini apa yang berlaku. Apabila ekonomi ini tak bergerak over COVID period, demand semakin turun. Kalau kita perasan ekonomi kita menjadi deflation, bukan inflation. Kita akan jadi deflation. Dan memang kita ada period deflation over the last 1 year yang mana kadar harga makin turun. Kita sebagai pembeli sukalah harga murah kan. Tapi sebagai pengeluar dia tak suka sebab they have to maintain certain profit margin. Kalau tak ada profit margin, apa yang mereka akan buat, dia kata okeylah, dah tak ada sangat orang nak beli, okey, saya jual murah-murah aja, ambillah asalkan barang habis. Sebab itu harga makin turun. Tapi without profit margin, production tidak akan boleh bertahan. Jadi oleh kerana itu, seperti mana yang saya cakap tadi, dia kena berada dalam equilibrium. Dan ini yang dibuat oleh kerajaan. Dia bagi bantuan tu dua-dua belah. Kepada rakyat pun dia bagi supaya rakyat boleh membeli, kepada pengeluar pun dia bagi supaya pengeluar boleh mengeluarkan barang. Hence the final effect dia akan jadi equilibrium of the economy. Dan di pihak bank negara pula, mereka akan control the flow of the cash that flowing into the market melalui polisi keuangan mereka.
Dan juga kerajaan juga telah bagi loan repayment assistance seumpama moratorium yang kita dah tahu semua ni, banyak membantu kerana kita tak perlu bayar over the period of the moratorium. Hence the cash kita boleh guna untuk benda lain lah, untuk membantu ekonomi kita. Dan juga itu untuk as a direct reaction, tindak balas yang segera yang dibuat oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, kerajaan juga telah membuat beberapa perkara untuk nak recover the prospect further into our economy, iaitu untuk facilitate job recovery. Ada skim-skim yang mana syarikat GSC kena ambil pekerja-pekerja, dan juga syarikat-syarikat yang mana terjejas dengan teruk, kerajaan akan bagi duit akan bagi grant supaya mereka tak hentikan pekerja dia. They need to continue to be employing the employee, tapi dalam masa yang sama kerajaan bagi bantuan supaya mereka tak buang pekerja. Government also is looking into enhancing digitalization because this is the only way for us to be coming up from this pandemic effectively by riding on the wave of digitalization. Jadi kerajaan nampak tu, sebab itu fokus yang khusus diberi kepada pendigitalan. Dan juga promote investment. Seperti mana yang sebut tadi, being a trading nation like Malaysia, penting untuk orang luar datang dan invest di negara Malaysia. Sebab itu dalam the last budget and presentation, kerajaan bagi insentif hub mana-mana syarikat yang datang kepada Malaysia untuk mewujudkan hub serantau. Yang ini ialah langkah yang kerajaan berikan untuk nak enhance investment datang kepada Malaysia. Okey. Dan semua ini moving forward, data daripada IMF juga, kalau kita tengok tadi kita tengok 2020, tapi IMF dah keluarkan data untuk 2021 dan juga 2022. So as we see most of the number, in fact all the numbers is projected to be positive over the next 2 years, 2021 and also 2022. Banyak sebab lah. The vaccine rolling out is one of the factor. Pandemik dah makin kurang, the restriction on economic activity pun dah makin longgar. Jadi semua ni boleh merancangkan lagi aktiviti ekonomi yang menyebabkan bahawa kita akan kembali normal insya-Allah tahun ini. Untuk Malaysia ni pun we are projected to be having a positive growth, dan kalau ikut projection Bank Negara dalam slide yang saya tunjuk sekarang ni, projection daripada Bank Negara, kita should be having a positive growth of GDP between 6% to 7.5%. So kita nampak tu bahawa Malaysian recovery, dia punya shape dia V kan. Di dalam analisa recovery of the economy, analyst dia kategorikan beberapa shape untuk nak menerangkan recovery of the economy. Nombor satunya ialah U-shape, very gradual recovery. Yang keduanya V-shape, drastic recovery, seperti mana yang dijangka berlaku kepada ekonomi Malaysia. Dan yang ketiganya ialah K-shape. Kita tahu bahawa dalam ekonomi ada beberapa elemen yang membantu menyokong aktiviti ekonomi, tapi tak semua elemen itu akan ada positive growth. Sebagainya mungkin akan ada negative growth. Jadi oleh kerana itu dia bercabang. Yang bercabang itulah yang mereka kategorikan sebagai K-shape growth kepada ekonomi, which is not a good shape for us to have lah. Ya, kalau ikut analis, mereka nak elakkan berlakunya K-shape ni sebab that will create an equilibrium di dalam sistem ekonomi sesebuah negara. So Malaysia is projecting to have a positive growth kerana external demand dan juga teknologi upcycle, juga disebabkan oleh pandemik ni. Okey, containment measure untuk COVID-19 kita ni pun kita dah longgarkan, oleh kerana itu ekonomi boleh bergerak semula, dan juga vaksin roll out. Ini juga boleh menambahkan lagi confident kepada market untuk kembali aktif. Kita boleh tengok kesan dia, kita boleh tengok. Kalau tak percaya, pergi ke hotel sekarang. Memang resort-resort penuh walaupun masih ada PKPB.
tapi hotel penuh. Maksudnya walaupun tak semua lagi dapat vaksin, tapi confidence market tu kita dah nampak. So bayangkan kalau 100% ataupun tidak 100%, Malaysia punya vaccine program is supposed to be covering only 80% of our population. Jadi even kalau kita boleh capai keseluruhannya, kita bayangkan apa impact dia kepada ekonomi Malaysia. So itulah buktinya ya. So and gradual improvement of labour market, unemployment Malaysia semakin turun. Data-data ni kita boleh tengok kalau mereka yang berminat boleh dalam website Jabatan Statistik Malaysia, mereka measure setiap bulan. So kalau kita boleh tengok, memang data unemployment Malaysia pun semakin turun, menunjukkan bahawa the labour market semakin baik. So logik dia mudah je, kalau orang ada kerja, orang dapat gaji, bila orang dapat gaji, orang spend. Bila orang spend, ekonomi akan bergerak. So dia punya logik dia mudah je. So that's the reason why unemployment is very important to be keep very low. Tapi dalam ekonomi, unemployment ni tak boleh jadi zero ya. Kita mungkin anggap zero unemployment bagus kan, maksudnya semua orang ada kerja. Betul kan? Kita anggap macam tu. Tapi kalau unemployment zero, the room for economy to grow dah tak ada. Dia dari segi konsep ekonominya begitu. Jadi kalau zero unemployment dah tak ada ruang untuk ekonomi nak berkembang. Jadi certain percentage of unemployment preferably should be kept supaya kita boleh maintain the growth space of the economy. Biasanya a good unemployment rate between 2 to 3%. Dia lebih kurang macam inflation lah. A good inflation sepatutnya 3, 4 macam tu kan. So dia tak jauh dua tu for us to have a reference. And also continue policy support in order to support the household dan juga businesses. Dan program-program daripada kerajaan ni berterusan berjalan untuk memastikan bahawa ekonomi akan terus disokong. Okey, dengan apa yang berlaku ni, daripada pemerhatian memang ada 3 perkara yang ada 3 pattern yang akan impact the way kita akan bekerja di masa hadapan ni. Dan 3 pattern ni ialah remote working environment, digitalization dan juga automation ataupun artificial intelligence. So 3 pattern ini yang akan mempengaruhi cara kita bekerja untuk masa hadapan ni. Okey. Okey, untuk remote work dengan apa yang berlaku ni, kita tak boleh pergi office, kita tak boleh pergi kedai, so everything has to be done on a remote basis. Oleh kerana itu ada orang yang survive, tapi banyak juga orang yang tak boleh survive dalam keadaan macam ni. Oleh kerana itu akan banyak berlaku occupational transition, orang berubah, orang beralih kerja. Sebab kerja yang dia ada dulu tu sekarang dah tak wujud dalam environment sekarang, so mereka kena beralih kerja. Mengikut kajian, ini akan banyak berlaku terutamanya di dalam ekonomi maju. Di OECD countries, negara-negara ekonomi yang dah maju, ini akan banyak berlaku. Sebagai contoh, cashier dekat supermarket. Once everything is done online, cashier di supermarket dah tak ada kerja. So she or he has to go and look for other employment in order to survive kan. So this kind of example. Jadi everything will be done on a remote basis moving forward. Dan juga kami juga moving forward oleh kerana this kind of environment, mereka kena fikir what would be a good environment that they need to set up in order to accommodate dia orang punya pekerja-pekerja kan. Bukan sahaja syarikat dan juga organisation, tetapi juga the whole ecosystem, bandar, bandaraya, luar bandar dan juga sebagainya, mereka semua kena adjust accordingly in order to accommodate the remote working environment which is emerging right now. Walau macam mana pun tak semua negara yang akan menghadapi masalah ini.
seperti mana yang saya sebut tadi, mengikut kajian daripada McKinsey juga, negara-negara maju, ekonomi maju yang banyak terkesan ni oleh kerana the vibrancy of their punya ekonomi. Tapi negara-negara yang ketiga mungkin mereka tak berapa terkesan sangat. Simply because adaptation to technology dan juga digitalization mereka tak secepat negara maju. Jadi oleh kerana itu mungkin tak berapa terkesan. Walau macam mana pun ini yang perlu kita bersedia untuk hadapi. Digitalization, seperti mana kita semua boleh tengok sekarang ni, trend dan juga pattern. E-commerce dia punya growth tu memang begitu cepat. Saya ada baca satu laporan ni, the digitalization plan that supposed to be established dalam masa 5 tahun, mereka boleh buat dalam masa 8 minggu oleh kerana nak memenuhi permintaan semasa musim COVID ni. So the growth of digitalization is happening tremendously over the market over this period as well. So oleh kerana itu kita akan kena beralih dan bersedia untuk menghadapi this kind of environment. Bukan itu saja, cashless economy akan semakin berkembang. Dan apabila cashless economy ini berkembang, kesannya ialah data yang ada kepada sesuatu organisasi itu akan bertambah. Oleh kerana itu banyak benda yang syarikat ataupun organisasi tersebut boleh buat dengan data yang bertambah ni. Kita tahu logik dia kan. Setiap kali kita pergi buat transaction tu, data kita duduk dekat situ. So kalau 1 juta customer pergi dekat satu kedai tu buat transaction, 1 juta data dia ada. So 1 juta data-data yang dia ada ni dia boleh guna untuk customize marketing, behavior analysis, dan juga create a new business that can suit that group of customer that they are having. So semua benda-benda ni ialah kesan sampingan yang berlaku hasil daripada digitalization yang berlaku dengan begitu pantas sekarang ni. Yang ketiganya ialah automation. Ini juga semakin meningkat dan ini kita boleh nampak daripada transaksi kepada automation yang berlaku kepada organisasi-organisasi. Kilang-kilang. Kita nampak bahawa semakin banyak yang melaksanakan automation. Saya dalam skop saya menjaga investment di negeri ini, di bawah kita banyak aktiviti, oil and gas, plantation, healthcare. Di sektor plantation pun yang kita rasa selama ini dia amat tradisional, itu pun semakin terpaksa menadaptasi kepada automation simply because pekerja asing tak boleh nak masuk. So kekurangan pekerja, oleh kerana itu something need to be done in order to manage the current situation. So those kind of thing. Oleh kerana itulah maka automation semakin mendapat tempat hari ini. So oleh kerana itu secara keseluruhannya rakyat semakin faham faedah dan juga manfaat yang mereka boleh dapat dengan menggunakan teknologi. Oleh kerana itu mereka tidak hesitate ataupun ragu-ragu untuk nak adapt kepada teknologi ini untuk mereka terus hidup dengan secara efektif, which is happening right now lah. Jadi orang yang tak pernah beli online pun terpaksa beli online in order to stay survive. So this kind of things that is happening right now. Dan juga reskilling dan juga scaling dan juga reskilling berlaku kerana the nature of the job has changed. Hence the skill that is attained by certain of the people has to be changed as well. Hence training need to be done, training and also retraining, and also retraining. The reskilling need to be done in order to sustain the capability of the people. And this is very critical. Kalau tidak, pekerja itu tak boleh nak survive di dalam environment baru ni. Dan juga policy maker have to play a role, an effective role in order to support all those things. Yeah, kena support pekerja dengan bagi training,
kena support syarikat dengan bagi insentif supaya mereka boleh melaksanakan digitalisation. In fact, salah satu daripada pakej penjana yang diumumkan oleh kerajaan baru ni, salah satunya lah khusus kepada pendigitalan. Ada grant yang diberi kepada syarikat supaya mereka boleh adapt teknologi ke arah pendigitalan. So, this kind of thing. Saya patut berhenti pukul 1 suku kan? Dr. Fana? Okey, tak apa. Okey, dalam masa yang sama, ada 4 working arena yang highly been infected oleh kerana COVID ni. Yang pertamanya ialah leisure dan juga travel. Yang kita tahulah hotel, restoran, orang dah tak pergi sekarang, so that highly been impacted. Dan juga on-site customer interaction, including retail dan juga hospitality, ini pun highly been infected as well. Computer-based office work, itu pun highly been affected sebab orang dah tak masuk office, so people are working remotely from home. So computer-based office in offices is not being utilised anymore. Oleh kerana itu dia amat terkesan dalam situasi ini. Dan juga production dan juga warehousing juga terkesan oleh kerana apa yang berlaku. Dan ini ialah kerana hasil kajian yang juga dibuat oleh McKinsey. Mereka cuba tengok kesan industri tersebut dengan kadar proximity di antara pekerja-pekerja. Lagi tinggi physical proximity, makin tinggi kesan dia kepada industri tersebut. Makin kurang physical proximity, maka makin kurang kesan dia. Jadi oleh kerana itu mereka merumuskan 4 arena tadi yang mana betul-betul terkesan. Bila mereka terkesan, maka employment dalam industri tersebut juga akan terkesan. Okay. So ini yang penting. What are the skills that each of us need to be attaining moving forward in order to survive in this kind of environment? So yang pertamanya lah kita kena be able to operate in a full digital environment. Ini tidak boleh tidak, kena ada. Ya, kalau kita ada degree dalam teknologi, okeylah. Ya, that is the best because we are able to go through a formal education. Hence, kita ada a formal capability with regard to the technology. Tapi kalau kita tak ada, then we should be able to acquire basic digital skill. Yang ini tidak boleh tidak kita kena belajar dan kena biasakan to adapt dan juga to embrace digital skill in order to survive. Dan juga employee juga, pekerja-pekerja patutnya diberi kefahaman yang basic, ya, kefahaman yang asas kepada teknologi-teknologi yang kritikal, termasuk juga data konsep, processes, visualization. Assalamualaikum, saya freeze ataupun semua pun macam tu? Macam itulah. Ada technical problem ke di bahagian pihak Tuan Haji? Setuju. Macam mana ya? Kena telefon dia lah. Dr. Faisal ada nombor dia ke? Tak ada. Mungkin tunggu Puan Mimi kot kontak PA dia. Okey. Dia hang ya. Saya cuba call nombor yang saya ada.
Saya dah dapat dia, dah call dia. Dia cuba masuk semula. Line dia terputus. Okey, terima kasih. Kita terputus ya. Ya Tuan Haji. Kat mana tadi ya? Mohon share slide semula. Okay. Dekat sini ke tadi? Ya. Okey. Saya patut berhenti pukul berapa ya? Kalau Satu ikut suku kan? ya. Satu suku Tapi kan? ada lagi dalam 3 slide kan Tuan Haji? Ya, tak banyak dah. Okey. Okey, the skill, saya pergi semula slide ni daripada mula lah. The skill that is important for us to attain over this crucial period has been a few. Nombor satunya ialah digital skill. Kalau kita ada degree and for having to go through a formal training, that is the most preferable lah. Tapi tak semua orang boleh. So kalau kita tak ada yang tu, then we must be taking effort in order to acquire basic digital skill. So itu di pihak pekerja, di pihak organisasi, we have to be able to support the employee in order for them to understand the critical technology, data concept, visualization, this kind of thing lah, so that mereka will be able to perform their tasks in an effective manner in their organization. And we must be able also to further develop cognitive skill for redesign and innovation. Ini benda-benda yang crucial dalam keadaan krisis sekarang ni. We must be able to have a skill in order to have an effective problem solving, creativity dan juga innovation. This kind of skill, kalau mengikut pengalaman saya lah, the most effective way to acquire this kind of skill is you to be having to go through the situation yourself. Baru kita boleh belajar kan. Memanglah ada banyak kursus-kursus di dalam pasaran tu yang mana kita boleh pergi in order to acquire this kind of skill, problem solving, innovation dan juga sebagainya. Tapi our ability to apply it still need to be tested in a real life situation, baru kita boleh tahu setahu mana kita boleh pergi dalam apply semua skill-skill itu kan. Hence the best training or the best school is still through experience. Tapi tak semua orang ada ability inilah ataupun peluang ini. Jadi oleh kerana itu kita kena cari ruang-ruang lain in order for us to acquire this kind of skill. And also we must be having a skill to manage ourselves remotely, because the remote working environment would be emerging in the coming future. Hence we must be able to manage ourselves in a remote situation. Kerja dekat rumah ni pun kadang-kadang stres juga. Rasanya kawan-kawan semua boleh conquer dengan saya ni. Walaupun kerja sebagai lecturer kan, wife saya pun lecturer juga UKM, so dia jadi lecturer, bagi lecture dekat rumah pun stres juga. Jadi semua orang stres dalam this kind of environment. So our ability to manage ourselves, to be working dalam environment macam ni pun perlu juga kita tahu supaya kita boleh survive. Dan juga we need to be able to strengthen our social dan juga emotional skill. Sebab being working remotely ni, our ability to interact dengan kawan-kawan kita, dengan rakan sekerja, dengan customer,
dan juga dengan pelbagai pihak yang lain, semua itu kita kena buat secara efektif. Macam mana? So kalau a face-to-face interaction probably is logical, which is a normal way for us to be doing it. Tapi dalam situasi yang mana we have to do that in a remote situation and still be able to do that effectively, that would require specific skill for us to be able to do it. Jadi as a leader, kita kena tolong bantu pekerja-pekerja kita lah supaya mereka boleh buat semua benda ini secara efektif, supaya whatever task that has been entrusted to them tu can be delivered in an effective manner. Dan juga akhir sekali, build adaptability and resilient to survive in the aftershock of the pandemic. Yang ini di pihak syarikat lah ya, organisasi, kita kena buat semua perkara yang kita patut untuk nak support semua pekerja-pekerja kita ini in order for them to survive. So oleh kerana itu, semua skill yang that need to be attained by the employee need to be make available to them, terutamanya dalam skill untuk nak manage time, untuk nak manage boundary. Bila kita kerja dekat rumah tu, tak semua rumah kita tu tempat kerja kita ya. Kita kena ada boundary yang efektif so that kita boleh bekerja dengan baik. Terutamanya kaum ibu lah kan. Masa kerja, masa itulah anak datang apa semua tu. Jadi in order for us to be able to manage our boundary effectively, hence to deliver our task is a skill that we need to attain in order to stay effective. Dan juga mental wellness, di mana yang saya sebut tadi, kerja daripada rumah ni pun stres. Jadi our ability to manage ourselves and also our mental awareness is very crucial in order to deliver our task. Dan ini rasanya slide terakhir saya ni, digital economy. Dengan apa yang berlaku ni, tidak boleh tidak, we have to accept one fact is that the digital economy is the only way for us to survive as a nation and also as an employee. We need to be able to survive in this kind of environment in order to stay relevant. Oleh kerana itu, inilah benda yang kena kita hadapi. Dan juga apa benda yang juga semakin popular bersama dengan digital economy ni ialah gig economy. Yang ini orang muda sukalah ya, sebab gig economy ni maksudnya you buat apa yang you tahu dan you create income daripada situ. Kerja tanpa bos, kerja secara freelance, you just offer whatever you know, whatever skill you have in order to have an income. Dan semua benda ni kita boleh buat dengan tak ada gangguan dan juga tak ada halangan dalam situasi sekarang ni, kerana everything is done through digital channel. So tidak ada sebab mengapa tak boleh buat. Jadi this would be the new economy for Malaysia. Cumanya ada beberapa masalah kerana yalah semua benda ni baru. Oleh kerana itu the framework of our legal dan juga sistem percukaian Malaysia tak bersedia untuk nak manage this kind of situation. Saya bagi contoh, kawan-kawan kita yang buat duit dengan berniaga online, do they pay income tax? Kita tak tahu kan? Do they pay income tax? Saya bayar income tax, kawan-kawan yang lain bayar income tax, tapi kawan-kawan yang berniaga secara online, do they pay income tax? Saya rasa tak, Tuan Haji. Tak, okay. So ini merupakan framework yang perlu kita perkemaskan in order nak pastikan bahawa digital economy menyumbang kepada pendapatan negara. Oleh kerana itu negara-negara maju seperti France dan juga Jerman, mereka ada legal framework dan juga tax framework yang khusus untuk nak manage tech companies ni, Google, Microsoft, Facebook dan juga sebagainya. Sebab mereka ni has been making a lot of money through online, and yet nothing is contributed to whichever market that they are operating. Untuk pengetahuan semua, Google dan juga YouTube ialah dua hub yang paling tinggi penggunaannya dari segi periklanan, Google dan juga Facebook.
Dan Google dan Facebook ni masuk poket yang sama ya. They are owned by the same boss. Tapi berapa banyak iklan yang mereka dapat generate daripada ekonomi Malaysia, tapi berapa banyak cukai yang mereka bayar kepada ekonomi Malaysia? Tak ada. Because they are simply not existent in Malaysia. There is no Google Malaysia yang berhad ke? Tak ada. Yang mana lembaga hasil dalam negeri boleh pergi ke pejabat mereka, serve a notice, okay, please pay cukai. Tak ada. They are online, they are visible. Jadi oleh kerana itu, they are invisible. Jadi oleh kerana itu, framework cukai dan juga framework undang-undang untuk nak manage digital economy ni perlu diperkemaskan supaya kita boleh bersedia untuk nak menghadapi this growth engine. Okay. Saya rasa sudah habis dan so saya nak tutup saya punya ni dengan inilah ya. Okay, please don't stop learning anak-anak sekalian kerana this is the only way for us to survive. Dan saya boleh sebut ini I have a capacity and a ground to be stating this kind of statement lah. Yalah, based on what I've gone through, even though I been trained officially or formally as a mechanical engineer. Seperti macam yang saya sebut tadi, saya pun dah tahu nak pakai CAP mana, being an economist ataupun analyst ataupun entrepreneur. But the message is that please don't stop learning, continue to learn, continue to read your material regardless from whatever source. Ya, bagi orang-orang yang dah masuk 5 siri macam saya ni, tak boleh elak lah, masih lagi suka baca buku, pegang buku. Macam anak-anak kita tu dia baca ikut tab dan juga telefonnya, tapi kita tak sedap, kita nak pegang buku juga. Bagi orang-orang 5 siri macam saya ni, kita begitulah cara kita. Tapi regardless, the main message here is don't stop learning, because that's the only way for us to stay relevant and stay survive in the very challenging environment moving ahead. So saya berhenti dekat sini, kecuali kalau ada question and answer, saya boleh entertain setakat mana saya mampu. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Mazli di atas syarahan yang telah disampaikan. Okey, sesi soal jawab sekarang dibuka ya. So pelajar sila boleh menanyakan soalan dengan menaip di ruang chat ataupun sila unmute akaun Zoom anda untuk menanyakan soalan. Dipersilakan sesiapa, saya open untuk soalan. Okey, Tuan Haji, saya ada dapat satu soalan daripada Afif Azhan. Soalan beliau adalah, sebelum tu Afif Azhan ni merupakan pelajar tahun akhir ya Tuan Haji. Okay. Dan soalan beliau adalah, pekerjaan dan politik ada kaitan ke? My professional answer would be no. Tak ada kaitan. Okey, kita tunggu soalan yang seterusnya. You would like to know why? Yes, if you would love to elaborate, please. Okay, because if you start to jumble up between professionalism and also politics, your decision making will be skewed. So in order for you to be able to have a straight decision making and to stay professional, you should not be jumbling both elements. Okay. Assalamualaikum Tuan, saya ada soalan. Saya Afif sekali lagi yang tadi tu sama je. Okey. Saya nak tanya, macam Tuan dah graduasi pada tahun 1993 kan? Macam bagi Tuan untuk sekiranya Tuan masih lagi berkembangan, ada peluang untuk ulang balik mekanikal masa tahun tu, apa yang Tuan akan buat untuk ada skill-skill tertentu untuk survive di dalam sekarang?
Kalau saya faham, maksudnya kalau saya bagi peluang untuk balik semula, saya nak masuk jabatan mana gitu? Tak, kalau masa kat mechanical lagi apa tu akan buat lah untuk achieve skill-skill tertentu ke? Okay. Okay. Baiklah. In fact, the program masa waktu saya tu dah didesign betul-betul memenuhi apa yang perlu pada waktu itu. Of course pada waktu ini situasi juga berbeza, tapi pada waktu itu memang exactly memenuhi apa yang diperlukan. Tak pasti sekarang, tapi dulu ada juga pengurusan dalam kejuruteraan. Diajar pada tahun akhir. Jadi kursus-kursus begini ialah cognitive skill yang mana perlu untuk kita support skill kita sebagai engineer. Kerana tak semua decision yang kita boleh buat dengan tengok 1+1=2 ataupun tengok mechanical drawing ataupun boleh buat testing dalam lab. Ada certain benda yang mana perlu kepada pengurusan emosi, kematangan, bukan saja kebijaksanaan tapi kematangan. Jadi ini diajar secara ringkas dalam pengurusan dalam kejuruteraan tu. Jadi kalau saya boleh ringkaskan, memang apa saja yang dah reka dari segi program pada waktu itu memang memenuhi lah. Tinggal lagi tak semua benda universiti boleh ajar. Yang lain tu kita kena pergi cari sendirilah. Sebab itu ni dah kebanyakannya dah nak keluar ni kan. Tapi kalau masih awal, sila terlibat sebanyak mungkin dengan apa saja aktiviti di universiti. Sebab kita akan banyak belajar di situ daripada apa ada dalam kelas. Ya, terlibat dalam NGO, dalam persatuan, masuk program, which I probably would be mentioning here that I've done it myself. Jadi daripada situ saya boleh latih kepimpinan saya, people skill saya, maturity saya. Jadi banyak skill yang kita boleh dapat daripada ruang-ruang itu berbanding apa yang ada dalam kelas. Salam Prof, apakah contoh-contoh skill digital minta maaf Tuan Haji, saya dah baca. Ada, okey. Assalamualaikum Tuan. Salam. Nama saya Ahmad Syafiq, pelajar tahun akhir mechanical. Okey, saya merupakan peminat baca artikel McKinsey jugalah bersama HBS, Harvard Business School dengan Harvard Business Review. That's good. Okay, so baru ni saya buat assignment berkenaan digitalization, global digitalization, dan McKinsey mendapati survey itu untuk Asia, negara Asia macam kita ni telah mengalami pendigitalan yang sangat ketara. Okey, jadinya dan saya baca lagi untuk company-company yang tidak berjaya catch up dengan pendigitalan, mereka akan tinggal dari segi revenue dan sebagainya. Jadi bagi saya untuk negara kita ni amat pentinglah untuk kita catch up dengan pendigitalan tu. Bagi Tuan lah, macam mana Tuan boleh benchmark kita punya progress pendigitalan negara kita? Adakah kita masih mengejar negara moden ataupun kita sedang berusaha lagi? Terima kasih. Okey, yang saya tak boleh nak jawab itu secara kuantitatif. Tapi saya boleh jawab itu secara kualitatif lah, melihat kepada observation, because I do not have a number before me in order to be able to do that. Memang tak adil lah untuk kita nak bandingkan Malaysia dengan Amerika ataupun ekonomi maju yang lain, kerana mereka are way ahead simply because they are the producer. Kita ni pengikut ya, we are consumer bukan producer. Kalau kita producer macam mereka, then kita juga akan lebih ke depan daripada mereka. Tapi as far as that thing is concerned, memang kita masih lagi ketinggalan. Ada beberapa faktor sebenarnya oleh kerana geografi kedudukan Malaysia ni, jadi yang menyebabkan bahawa kita agak terkeluar sikit. Sebagai contoh, hub Asia Tenggara tak boleh tidak Singapura. Ini ada faktor pasaran dan juga ada faktor sejarah. Sebab Singapura memang has been a trading hub for the British Empire daripada dulu lagi. Dan juga British Empire punya
base di situ. Jadi bila Singapura merdeka, itu diteruskan dengan semua networking yang mereka dah ada di dunia. Oleh kerana itu, dari segi teknologi and investment, kita kena terima hakikat bahawa dia a bit far ahead of us. Kalau Amar perasan ada announcement baru ni kan, yang subsea kabel yang Facebook dan Microsoft nak buat tu kan. Facebook dan juga Google nak buat itu, Indonesia, Singapura, bypass Malaysia. Yalah, kita rasa kenapa, kita duk tanya kenapa, tapi banyak faktor. Yalah, pasaran, sejarah dan juga sebagainya. Oleh kerana itu mereka agak sedikit ke depan daripada kita. Tapi tak bermakna itu suatu yang membimbangkan. What we need to do, what we need to do right now is to patch up benda-benda yang masih lagi ada kelopangan as far as the adaptation of the technology is concerned. Sebab tu kita nampak banyak berlaku bantuan-bantuan yang diberikan supaya lebih banyak kita boleh adapt digitalization. Program-program di sekolah pun dah bertukar supaya lebih in fact coding pun ada kat sekolah sekarang kan, coding, untuk buat coding kan. Ini semua benda-benda yang boleh bantu supaya kita punya adaptation of teknologi akan berlaku dalam keadaan yang lebih cepat untuk nak kejar. Saya setuju dengan Amar lah bahawa memang kita tak boleh nak duduk dalam keadaan sekarang, kita kena kejar. In fact, saya yang menjaga investment untuk negeri ni pun, kita bukan saja melihat Malaysia bersaing dengan negara lain, tapi Terengganu bersaing dengan Pahang, bersaing dengan Kelang, bersaing dengan Pelabuhan Kelang. So what we are doing ialah kita fikir macam mana kita nak pastikan kita tak jauh sangat ketinggalan. Sebab tu agenda digital ni pun menjadi salah satu daripada agenda penting. Kita ada roadmap apa yang nak kita capai daripada sekarang sampai tahun 2023 as far as digitalization. Dan ini kena buat cepat macam yang Amar sebut tadi kan. Sebab kalau kita lambat maka kita akan ketinggalan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Amar menanyakan soalan. Okey, Tuan Haji, seperti di ruangan chat, apakah contoh-contoh skill digital yang perlu ada ketika memasuki persekitaran pekerjaan? Tak berapa fair sebenarnya soalan ni, sebab anak-anak kita dia punya savvy tu jauh meninggalkan kita. Jadi skill yang perlu ada tu memang dia orang dah ada dan mereka sangat-sangat advance. Jadi rasanya you need not to be worried as far as going into the market, because whatever skill that we already has been practicing right now basically the same skill that is required. Cumanya macam mana kita nak gabungkan skill ini dengan skill-skill lain yang lebih kritikal, seperti mana yang saya sebut tadi lah. People skill, relationship skill, decision making, maturity, sebab ini yang lebih banyak mengganggu hubungan dalam kita bekerja ni sebenarnya. Bukan sangat kerana technical ability kita, tetapi emotional ability kita. Jadi kalau boleh kita tambahkan whatever technical dan juga digital skill yang kita dah ada dengan elemen-elemen lain itu akan banyak membantu. Tak perlu tengok jauh lah, kita sendiri pun kita pilih kawan kan, kita tak kawan dengan semua orang kan. Whoever yang tanya soalan tu, kita tak kawan dengan semua orang kan, kita pilih kawan. Sebab apa kita pilih kawan? Sebab ada sesuatu dekat orang tu yang mana kita rasa comfortable. So the same here, in the working environment the same applies here. So our ability to manage our emotion, our relationship skill would play a crucial role in order to facilitate our advancement in a working environment. Terima kasih Tuan Haji. Itu soalan daripada Lingesh Warren, iaitu pelajar tahun akhir. Saya ada lagi dua soalan daripada Amir Izwan. Soalan dia adalah, adakah industri konsultasi, kejuruteraan atau syarikat berkaitan dengan kejuruteraan ini semakin tepu disebabkan lambakan syarikat yang sedia ada atau bagaimana?
Pandangan saya tidak. Sebabnya apa tu kalau saya nak jawab itu dari segi capacity market, tidak, kerana Malaysia is a developing country, we are still not fully developed. Oleh kerana itu banyak lagi projek-projek infrastruktur yang Malaysia terpaksa buat in order to develop our country dan juga our economy. Oleh kerana itu ini akan bagi ruang kepada syarikat-syarikat engineering, construction dan juga engineering to play their role to contribute. Satu. Yang keduanya, model ekonomi Malaysia pun dia memberi ruang ke arah ini. Untuk pengetahuan semua, ada dua model ekonomi yang biasanya digunakan. Nombor satunya ialah capital input. Yang keduanya ialah labor input. Capital input ni ialah kerajaan membantu menggerakkan ekonomi dengan buat banyak projek mega, MRT, LRT, Trans Borneo Highway, those kind of thing kan. Jadi projek-projek ini kerajaan akan belanjar duit banyak untuk buat projek dan hasil daripada itu ekonomi akan berkembang. Being a developing country, Malaysia masih lagi pada stage itu. Jadi kita tak perlu bimbang, kerajaan kalau projek mega dah habis, dia kena buat projek lain. Kenapa? Kerana ekonomi mesti diteruskan untuk berkembang kan. Jadi jangan bimbang akan berlaku tepu, kerana masih ada market untuk engineering. Tinggal lagi untuk mencari employment dalam bidang engineering dan juga konsultasi, dia akan berkaitlah. Selagi mana ada projek, maka selagi itulah maka engineering firm would be needed in order to support the activity. Terima kasih Tuan Haji. Soalan terakhir saya assume ataupun okey, ada lagi. Sekejap. Okey. Daripada soalan ni daripada pelajar tahun akhir juga, kalau tak silap saya dia guna abbreviation LSF, would be Lee Sheng Fen. Okey, apa sebab yang menyebabkan Malaysia ketinggalan dari segi digitalisation berbanding dengan negara jiran? Okey, saya dah jawab lebih kurang tadi earlier when addressing the earlier question. Kalau rasanya saya boleh agaklah kot ketinggalan tu dengan Singapura kot, yang lain tu mungkin tak ketinggalan sangat dengan Singapura. Macam saya sebut tadilah, ada banyak faktor, ada faktor pasaran, ada faktor sejarah, jadi semua ni memainkan peranan. Tapi seperti mana saya sebut tadilah, kita tak perlu bimbang sebab we still would be able to catch up dengan apa yang kita buat sekarang ni kan. Sebab itu salah satu benda yang perlu kita segerakan ialah digitalize the whole process that we do in managing our economy, bagi pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Semua ni mesti disegerakan sebab akan berlaku banyak spin-off kepada ekonomi, kepada ekonomi sekiranya ianya dilakukan. Seperti mana kita tahulah, makin digital kita, makin banyak data, lagi banyak benda yang kita boleh buat dengan data ni. Jadi oleh kerana itu kita kena segerakan ini. Tinggal lagi pelaburan. Yalah, orang yang melabur ni, dia again at the end of the day is looking after money. Dia looking into profit and loss. Jadi kalau sekiranya ada market yang bagus untuk di Malaysia, mereka akan datang kepada Malaysia. Dan untuk mereka melabur di dalam aktiviti pendigitalan, dan kerajaan pun banyak bagi insentif. Oleh kerana itu ini akan terus menyokong untuk memastikan digital capability-nya akan sentiasa tu. Dan we would be able to compete, don't worry. Selagi mana kita buat beberapa perkara ini, we should be able to compete. Okey, terima kasih. Saya rasa ada lagi satu soalan daripada Amirul Syafriki. Apakah kelebihan bekerja di industri oil and gas dan juga apakah kelebihan bekerja di industri manufacturing? Yang mana pilihan terbaik untuk student lepasan degree? Apa tu? Yang mana pilihan terbaik untuk student lepasan degree? Okey.
Kalau saya jawab ni saya akan jadi bias lah sebab saya oil and gas. Tapi there is no right or wrong Amirul. Masa saya tu oil and gas tengah hit. Dia the one of the industry yang mana give a good pay kepada employee dia. Sebab tu ramai yang masuk oil and gas pada waktu itu. Tapi sekarang ni oil and gas dah turun. Ada industri lain pula yang naik. Jadi kalau saya bagi nama industri ni, mungkin awak tak nak kerja lah sebab awak tanya oil and gas dan juga manufacturing. So industri ni tak ada dalam you punya soalan tu. So so mungkin dia tak relevan untuk awak lah. Tapi IT is the in thing hari ni. Kita kena terima hakikat tu. IT. Dan benda ni kita boleh tengok daripada observation pun secara kualitatif. Kita boleh tengok. Graduate IT lagi mudah dapat kerja. Saya boleh cakap ni kerana anak saya ada 2 orang graduate IT daripada MMU dan semua bukan saja dapat kerja tapi duduk beralih kerja 2-3 tahun ni. Macam tak ada masalah pekerjaan. Tapi of course because everybody the whole of the market is busy adapting technology on digitalization, hence that offer a credible working environment kepada graduate ni kan. Jadi benda tu logik. Tapi tak bermakna bahawa oil and gas dan juga manufacturing akan susut. Mereka akan bangkit semula. Saya pun nampak benda ni akan berlaku. Kalau kita baca komen-komen daripada CEO Petronas pun, apa yang mereka akan buat ialah mereka akan adapt teknologi yang mana untuk menjadikan mereka net zero emitter, net zero. Kerana oil and gas dan juga petrochemical ialah industri yang paling banyak melepaskan carbon dioxide. Jadi oleh kerana itu mereka akan embark into the wagon of business model whereby there will be a net zero organisation. Jadi oleh kerana itu mereka akan kekal sebagai syarikat yang credible dan juga the industry as a whole lah. Sebab Petronas tak boleh seorang je kan, dia kena ada all the support group in their system, the other oil and gas company in order to support them. Dan kita semua juga tahu bahawa elektrik akan semakin berkembang, electric vehicle dan juga sebagainya. Tapi bear in mind, as far as the Malaysia is concerned, electricity generation still have to be depending heavily on gas. Jadi oleh kerana itu oil and gas masih lagi relevan untuk nak supply gas kepada power generation kan. Dan oleh kerana itu sebab the only way for us to put aside gas ialah kita pakai coal, tapi coal ada kesan kepada environment. Jadi oleh kerana itu coal tak berapa popular. The other alternative is nuclear lah, tapi nuclear kita tak ke mana lagi. So jauh lagi tu. And the other alternative would be renewable, which is solar dan juga wind. Tapi solar dan juga wind juga masih lagi jauh. Tak tahu Datuk Kamruzaman ada dalam ni tak? Kalau dia tahu ni mungkin dia marah ni. So solar pun masih jauh. In fact, the projection daripada Petronas even dalam 30 tahun lagi pun fossil fuel, minyak dan juga gas masih lagi menjadi fuel yang utama dan bukannya fuel yang lain. So begitulah. Okey Tuan Haji, kita ambil lagi satu soalan sebelum kita close daripada Haziq Husaini. Apakah nasihat Tuan Haji untuk mereka yang bercadang untuk membuka company sendiri selepas 10 tahun bekerja? Okay, nombor satu, you need to know exactly what you need to do. Nombor satu, stay focused to the thing that you are good at. Jadi ini 2 perkara yang penting. Kalau ada 2 perkara ni, yang lain boleh carilah. Modal boleh cari, boleh pinjam dengan mak ayah, boleh pinjam dengan bank, boleh pakat-pakat dengan kawan, pakat-pakat bagi duit sikit-sikit kan. So boleh, modal tak ada masalah. Yang pentingnya exactly you need to be firm what you need to do, what you want to do,
dan what you are good at. Sebab itu yang akan attract modal masuk untuk fund your business. Kita tahu ialah Malaysia dia punya ekosistem tu tak berapa lagi, tapi di negara-negara maju anything that related to technology akan berlambat-lambatlah venture capital akan masuk untuk fund mereka kan. Jadi saya rasa yang itu yang penting. Kena ada idea dulu nak buat apa, dan kalau boleh idea itulah perkara yang mana you are good at. Yang ketiganya ialah stay firm dengan your plan. Jangan duk berubah-ubah plan sebab masa tak ada. So kalau you ada satu plan, follow plan tu sampai berjaya, dan kena give 100% belief to your plan. Sebab kita, macam saya cakap lah, kita masa tak ada, so kita kena betul-betul fokus jayakan plan tu sehingga berjaya. If anything goes wrong, learn from it, dan juga kita baiki dan kita teruskan sehingga kita dapat apa yang kita nak tu. So itulah yang pentingnya. Dan pengalaman saya being a businessman, macam tadilah, teknikal tak berapa tu sangat, tapi yang lebih pentingnya emosi. Kalau benda tak jadi, kita stres, kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita rasa kita buat keputusan yang silap. Jadi semua ni kita sendiri yang kena pujuk diri kita lah. This is where emotional stability is important, maturity is important in order to support kita untuk teruskan perjalanan kan. Okay. Okay, of course, terima kasih Tuan. that would not be answering all lah. Kalau nak tahu lebih lagi, kena lecture yang lain pula lah macam mana nak jadi entrepreneur kan. Okay, kita boleh panggil lagi lah kalau macam tu. Okay, terima kasih Tuan Haji. Sesi soal jawab sekarang ditutup. Sebelum kita proceed ke acara penutup, saya ingin menjemput Timbalan Pengarah Alumni UKM, Dr. Lai Wei Siang, untuk memberi sepatah dua kata. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang Tuan Haji Mazli, Dakwaan, alumni kita yang hebat. Terima kasih kepada Dr. Farhana serta Prof. Insinyur Dr. Syahrir, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Pertama sekali saya mewakili Pusat Alumni ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Mazli kerana sudi meluangkan masa beliau yang sangat berharga bersama kita untuk menjawab soalan-soalan, belajar, untuk berkongsi pengetahuan dan ilmu yang sangat berharga untuk belajar semasa melangkah ke alam kejayaan nanti. Untuk pengetahuan Tuan Haji Mazli dan juga para pelajar, kami di Pusat Alumni sentiasa menyediakan pelbagai aktiviti untuk pembangunan kompetensi pelajar. So kami telah memperkenalkan satu inisiatif ataupun satu usaha yang baru. Nama dia adalah Sirih Bulan Kegagal. So di bawah program ini kami telah merencanakan beberapa pengisian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Sekarang ni visi kami yang baru dilantik adalah alumni UKM, dan ada dua perkara utama yang beliau tekankan, iaitu salah satunya adalah graduate employability, iaitu kebolehpasaran graduan. So program kami Sirih Bulan Kegagal ni adalah menyokong usaha universiti untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. So di bawah program ini kami ada program seperti perkongsian ilmu, pementeran alumni, CJ profesional, sangkutan industri dan alumni pantu alumni. So program yang dihadiri oleh Tuan Haji Mazli hari ini adalah sebenarnya di bawah pengisian perkongsian ilmu, iaitu syarahan alumni. Tujuan syarahan alumni ini adalah untuk membentuk rangkaian profesional pelajar dengan alumni yang ternama, seperti Tuan Haji Mazli lah. Mempromosikan program pengajian di fakulti, dan yang ketiga mengeratkan hubungan alumni dan alma mater melalui program yang berempat ini. So dengan melalui program syarahan alumni yang kita dah lalui tadi, saya percaya ramai pelajar-pelajar yang telah memperoleh ilmu ataupun pengetahuan yang amat berharga yang mungkin kita selama ni kita tertanya-tanya tetapi kita tak ada jawapan daripada orang yang profesional dalam bidang yang sesuai. Dan untuk para pelajar,
kami berharap bila anda bergelar graduan ataupun alumni nanti, contohilah alumni kita Tuan Haji Mazli ini yang sudi kembali ke alma mater dan menyumbang, tak kisah dalam apa-apa bentuk, sama ada pengetahuan, pengalaman ataupun kewangan, itu kami amat mengalu-alukan. So, saya percaya hari ini anda semua telah memperoleh ilmu yang sangat berharga, dan saya harap hubungan alma mater dengan alumni tidak berhenti di sinilah. Tuan Haji Mazli saya percaya amat sudi untuk terus meluangkan masa bersama fakulti ataupun bersama universiti di masa akan datang. Dan akhir sekali, terima kasih kepada fakulti, Fakulti Kejuruteraan Alam Bina yang telah memberi kerjasama yang sangat baik kepada Pusat Perumahan Alumni dalam kita menjayakan syarahan alumni ini. Saya percaya akan datang banyak lagi program-program yang kita akan anjurkan bersama, dan maklumat kita adalah satu, iaitu membantu meningkatkan kebolehasalan graduan kita. Kita percaya bahawa graduan kita adalah berkualiti seperti Tuan Haji Mazli, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa hadapan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada Tuan Haji. Terima kasih kepada Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Terima kasih Doktor. Terima kasih Dr. Lai. Sebelum saya menutup majlis, saya meminta semua pelajar yang hadir dalam sesi syarahan ini untuk on kamera masing-masing supaya kita boleh mengambil gambar bersama. Diminta pihak PPA, teknikal, untuk menangkap gambar. Tapi tak semua boleh masuk 84 orang. Mungkin kena view screens lah kot. Okay. Okay. Siapa-siapa yang boleh handle PPA, Puan Mimi bagi ni. Bagus saya lihat ada yang dalam kereta. Terima kasih kerana join. Okay. Boleh ada yang tak buka lagi kamera. Tak sangka Faizal Tahir pun student UKM ya. Tak adalah Tuan. Nama kebetulan sama saja. Okay, ready semua? 1, 2, 3. Okay, one more. Freestyle. 1, 2, 3. Yep. Okay, 1, 2, 3, freestyle. Okay. Done. Okey, terima kasih Tuan Haji Mazli di atas syarahan yang telah disampaikan. Dengan ini berakhirlah siri syarahan alumni UKM yang telah disampaikan oleh Tuan Haji Mazli. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Semoga segala perkongsian dan maklum balas yang telah dihujahkan memberi sedikit persiapan bagi menempuhi alam pekerjaan kelak di era norma baharu. Terima kasih juga kepada Pusat Perhubungan Alumni UKM kerana sentiasa aktif dalam mengadakan beberapa siri syarahan dan juga bicara alumni UKM yang padat dengan ilmu untuk manfaat semua. Semoga berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua pelajar yang hadir.